at-ta'rifu kalimatu nah tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala idati ma'anin. Nahu pada bahasa ada beberapa, ada yang cakap sampai 14 maksud, ada yang kata 7, ada yang kata 6. An-nahwu fil lughah, ada yang kata sampai 14, ada yang kata ma'rufnya 7 maksud, ada yang kata 6. Tapi di sini Imam Syekh Muhyiddin memandangkan, dia kata Tuhfah Saniyah ni mubtadi', dia datangkan 2 maksud. Buat apa nak pening dari segi maksud lughawi. Dia bawa mari minha al-jihah, makna an-nahwu yang pertama al-jihah, tujuan ataupun sudut. Contohnya apa? Taqulu zahabtu nahwa fulanin, aku pergi menuju seseorang. Nahwa di situ dengan maksud jihah, ai jihatahu. Wa minha asy-syabahu wal mislu, maksud yang kedua yang ma'ruf. Maksud nahwu ni sama, contoh. Nahwu tu dengan maksud contoh. Ini yang ma'ruf lah, yang biasa digunakan. Contoh, taqulu Muhammadun nahwu Ali, Muhammad sama seperti Ali, ai shibhuhu wa misluhu. Itu maksud nahwu dari segi bahasa. Dari segi istilah, jadi bahasa bukan kita punya perbincangan. Kita nak apa maksud nahwu yang kita nak bincangkan ni? Okay. Wa tutlaqu kalimatu nahwin fi istilahil ulama'i. Apa takrif dia? Al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dhalik. Satu ilmu yang diletakkan dengannya beberapa kaedah, yang dengan kaedah tersebut kita dapat mengetahui hukum akhir kalimah, macam mana akhir kalimah boleh berubah dengan kaedah-kaedah yang diletakkan tadi. Ketika mana? Hanya ketika kalimat-kalimat tersebut berada dalam jumlah murakkabah. Okey, minal i'rab, sama ada perubahan tersebut dia berubah, wal bina ataupun tak berubah. Al bina ni dia keras macam tu, min, akhirnya mati, selama-lamanya min. Wa ma yatba'u dzalika, dan apa-apa hukum yang berkaitan dengan al i'rab dan al bina. Jadi dia kata di sini, nahwu ni adalah ilmu yang diletakkan kaedah, supaya dengan kaedah tersebut kita tahu macam mana hukum akhir kalimat. Jadi nahwu ni, dalam kalimat ni huruf yang terakhir sahaja yang dibincangkan. Manakala daripada 1 sampai huruf sebelum akhir tu, kadang-kadang ada juga yang i'rab dengan i'rab huruf sebelum akhir, tak apa, tapi kebanyakan tu adalah perbincangan ilmu sharaf. Jadi ilmu nahwu ni kita nak tahu akhir kalimat. Tapi ketika mana? Ketika ayat tadi berada dalam jumlah tarkib. Maksudnya kalau seorang tu cakap kita a'rib Zaid, i'rab Zaid, tak boleh, sebab Zaid tu mufrad. Nahwu punya peranan, dia akan mencari perubahan di akhir kalimah ketika dalam bentuk murakkab. Qama Zaidun, ketika tu boleh kita i'rab Zaidun fa'il marfu'. Tapi ketika Zaid sepatah macam tu, tak ada i'rab. Bukan peranan nahwu, sebab nahwu hanya membincangkan kalimat arab ketika dalam jumlah tarkib. Adapun saraf memang perbincangannya mufrad. Contoh fa'ala fi'il madhi. Contoh itulah Muhammadun isim mufrad. Pembincangan saraf adalah pada kalimat secara mufradah, tetapi perbahasan nahwu kalimat arab ketika dalam keadaan murakkabah. Apa dia perbahasan ataupun tempat tuju, apa pembincangan utama? Wa mawdu'u ilmi nahwi al-kalimatul arabiyyah min jihatil bahsi an ahwaliha al-mazkurah. Kalimat-kalimat bahasa Arab. Kenapa disebut kalimat-kalimat bahasa Arab? Sebab apa? Nahwu hanya membincangkan lafaz ketika dalam tarkib. Jadi pembincangannya adalah kalimat-kalimat Arabiah ketika dalam tarkib, min jihatil bahsi an ahwaliha, untuk mencari perubahan hal-hal yang berlaku pada akhir kalimat tadi, adakah i'rab ataupun bina. Itu maudhu'. Jadi maudhu' dah apa? Al-kalimatul arabiyyah hala tarkibiha, ketika kalimat tadi dalam bentuk murakkabah. Okey, perkara yang ketiga yang disebut dalam mabadi' asyarah di sini, ats-tsamarah. Apa dia tsamarah? Samarah dia, apa faedah yang kita dapat daripada mempelajari ilmu nahwu? Samaratu ta'allumi ilmi nahwi siyanatul lisan 'anil khata'i fil kalamil arabi, memelihara lidah daripada melakukan kesalahan dalam bahasa Arab. Wa fahmul Qur'anil Karim wal haditsin nabawi fahman sahihan. Yang pertama, menjaga lidah daripada berlaku kesalahan dalam bertutur dalam bahasa Arab. Yang kedua, untuk memahami Al-Quran dan hadis. Alladzaini huma aslu syariatil islamiyah wa alaihima madaruhuma, yang mana Quran dan sunnah tadi merupakan asas ataupun asal bagi syariah. Jadi ilmu nahwu ni adalah ilmu
wasail lah untuk sampai kepada ilmu syariah dan ilmu usuluddin. Itu dari segi faedah yang kita dapat daripada mempelajari ilmu nahwu. Seterusnya nisbatuhu, apakah nisbah ilmu nahwu? Disebut di sini wahwa minal ulumil arabiyyah. Dia ni daripada perbahasan ilmu-ilmu bahasa Arab. Maksudnya bila sebut minal ulumil arabiyyah, dia nak sebut di sini adalah merupakan wasilah untuk sampai kepada ilmu-ilmu maqasid yang lain, untuk memahami Quran, memahami hadis. Itu daripada sudut melihat hubung kait, ataupun kita kata daripada perbahasan lain kita sebut tabayun, tak ada kena-mengena. Sebenarnya nahwu dengan ilmu-ilmu lain, maksudnya dari sudut perbahasan tak ada kena-mengena sebab dia wasilah. Tapi cara perbahasan tu tak ada, dia tabayun, lain-lain. Tapi dari segi step dia adalah wasail untuk sampai kepada ilmu-ilmu yang maqasid.